Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Pilihan raya Myanmar yang dicadangkan diadakan tanpa dialog politik yang inklusif berisiko memburukkan lagi keganasan di negara berkenaan. Pada masa sama, menghalang rakyat menggunakan hak mereka secara bebas. Amaran itu dikeluarkan Duta Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke Myanmar, Noeleen Heyzer, sehari selepas beliau mengadakan pertemuan dengan Zin Mar Aung, Menteri Luar Kerajaan Perpaduan Myanmar yang dalam buangan di Geneva. Katanya sebarang dialog harus memberi tumpuan kepada penduduk di kawasan yang dilanda konflik termasuk wanita dan belia. Heyzer turut memberi amaran berhubung cubaan berterusan junta tentera untuk mengganggu institusi dan proses demokrasi termasuk membubarkan parti pembangkang. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah menandatangani rang undang-undang untuk menaikkan paras siling hutang negara itu. Ia setelah diluluskan Kongres selepas beberapa minggu berdepan dengan kebuntuan. Akta Tanggungjawab Fiskal 2023 itu membolehkan kerajaan menaikkan paras siling hutang untuk memperbaharui pinjaman selain memastikan bil-bil dibayar. Sekaligus dapat mengelakkan ketidaktentuan pasaran, kadar pengangguran yang tinggi dan kemelisitan ekonomi yang boleh memberi kesan kepada global. Dalam satu kenyataan, White House berterima kasih kepada pemimpin Republikan dan Demokrat yang akhirnya mencapai kata sepakat meluluskan rang undang-undang berkenaan. Terdahulu Biden dalam ucapannya berkata rang undang-undang paras siling hutang itu menyelamatkan Amerika Syarikat daripada mengalami kejatuhan ekonomi. Beliau turut memuji pemimpin Republikan atas kerjasama mereka bertolak ansur menyelesaikan kebuntuan dengan Demokrat. Jabatan Perbendaharaan sebelum ini memberi amaran sekiranya kata sepakat untuk menaikkan paras siling hutang negara gagal dicapai menjelang esok, negara itu akan gagal membayar hutangnya yang berjumlah 31 triliun dolar. Serangan udara, tembakan artileri dan letupan terus menggegarkan ibu negara Sudan, Khartoum, memasuki minggu ke-8. Menurut saksi, bom dijatuhkan di selatan bandar berkenaan mencederakan orang awam, manakala tembakan meriam dilancarkan di utara bandar itu beberapa hari selepas gencatan senjata tajaan Amerika Syarikat dan Arab Saudi gagal. Sejak peperangan tercetus pada 15 April lalu, pasukan sukarelawan telah mengebumikan 180 mayat yang identitinya tidak dapat dikenal pasti. Menurut kenyataan pasukan Palang Merah Sudan, 102 daripadanya dikebumikan di tanah perkuburan Al-Shagilab dan lebih 78 mayat lagi di tanah perkuburan di Darfur. Lebih 700,000 penduduk meninggalkan bandar Khartoum menuju ke beberapa wilayah Sudan yang selamat daripada peperangan. Di Iraq, 50 anggota keluarga militan Daesh dari negara itu dan 168 ahli keluarganya telah dihantar pulang dari Syria. Menurut pegawai Iraq, kesemua mereka akan disiasat dan diadili oleh Mahkamah Iraq, manakala 168 ahli keluarganya dihantar pulang dari kem Al-Hol di Syria ke kem Al-Jaddah di selatan Mosul serta akan menjalani rawatan psikiatri. Pemerhati hak asasi manusia bagi Syria pula melaporkan kesemua mereka telah ditahan di Hasakih Timur Laut Syria. Beralih ke perkembangan sukan, Manchester City dinobatkan sebagai juara Piala FA Inggeris selepas mengalahkan Manchester United 2-1. Dua gol City dijaringkan Ilkay Gundogan. Beliau turut mencatat sejarah menjadi pemain pertama menjaringkan gol terpantas dalam Piala FA seawal 13 saat perlawanan bermula. City berpeluang meraih 3 gelaran berprestij apabila bakal bertemu Inter Milan dalam perlawanan akhir Liga Juara Eropah Ahad depan. Akhir sekali, Lionel Messi sah meninggalkan Paris Saint-Germain PSG penghujung musim ini. Pengurus pasukan Christophe Galtier menyatakan pertemuan PSG dengan Clermont semalam merupakan aksi terakhir Messi bersama pasukan tersebut. Desas-desus mengatakan pemenang Ballon d'Or 7 kali itu akan bermain di Liga Arab selepas ini. Bagaimanapun, perkara itu dinafikan bapanya Barcelona, kelab paling lama mendapat khidmat Messi, masih terbuka untuk menerimanya kembali.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hasan dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.